Ini bab bidadari dan sifat mereka. Yaharu fiha at-tarf, mata tercengang memandangnya. Yaharu mana tercengang, at-tarf mata memandangnya. Syadidatus sawadil ain, sangat hitam matanya, mata hitamnya, dan sangat putih mata putihnya. Syadidatu bayadil ain, syadidatu sawadil ain. Jadi sangat hitam, hitam matanya itu, matanya yang hitam. Syadidatu bayadil ain, mana sangat putih, putih matanya itu. Zawwajnahum bihurin ain, kami pasangkan mereka, yakni kami pergukan mereka dengan bidadari, yang maksudnya angkahnahum, kami kahwinkan mereka dengan bidadari. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW sabdanya, tidak ada seorang pun hamba yang mati dan ada sesuatu kebajikannya di sisi Allah, ada sesuatu kebajikannya di sisi Allah, yang mana dia gembira untuk kembali kepada dunia dan dia mendapat dunia dengan segala isinya, kecuali orang yang mati syahid kerana dia melihat kelebihan syahadah mati syahid itu. Dia suka akan kembali ke dunia lalu dibunuh sekali lagi. Kata perawi, saya mendengar Anas bin Malik menceritakan daripada Nabi SAW sabdanya, la rauhatun fi sabilillah, sepetang berada di jalan Allah, atau sepagi lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang terdapat di dalamnya, ini segala isinya lah. Walaqabu qausi ahadikum minal jannah, qadar seluas ataupun sejauh busar panah kamu daripada syurga, ataupun tempat letak cemeti seseorang dari kamu, mana di dalam syurga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sekiranya seorang daripada perempuan ahli syurga menjenguk ke bumi, nescaya ia akan menyinari antara langit dan bumi itu, akan mencerahkan antara langit dan bumi. Wala mala'atuhu, dan nascaya dia akan memenuhi bumi ini, yani ma bainahuma, antara langit dan bumi itu, rihan, dengan bau wangi. Wala nasifuha ala ra'siha, dan kain tudungnya, kain tudung di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini bab inginkan mati syahid. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalaulah tidak kerana ada beberapa orang mukmin yang mana diri mereka, perasaan mereka tidak senang akan mereka ketinggalan di belakangku, dan aku pula tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku sediakan untuk mereka buat berperang, nescaya aku tidak akan ketinggalan daripada mengikuti mana-mana pasukan perang untuk berjuang di jalan Allah. Dan demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, nescaya aku ingin sekali akan dibunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh, kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh, kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW pernah berucap, dia berkata, bendera itu diambil oleh Zaid, dia terbunuh, dia mati syahid. Kemudian bendera itu diambil, dipegang oleh Ja'far,
dia juga terbunuh, yang mati syahid. Kemudian bendera itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, dia terbunuh juga, yang mati syahid juga. Kemudian bendera itu dipegang oleh Khalid bin Al-Walid dengan tidak dilantik, lalu diberikan kemenangan kepadanya. Dan Nabi SAW bersabda, tidaklah menggembirakan kita andai kata mereka ada bersama kita. Kata Ayyub, atau dia berkata, tidaklah menggembirakan mereka andai kata mereka bersama kita. Pada ketika itu matanya mengalirkan air mata. Ainahu, dua matanya mengalirkan air mata. Ini bab kelebihan orang yang rebah di jalan Allah, orang yang tersungkur mana di jalan Allah, lalu mati, fahuwa minhum, maka dia dikira sebahagian daripada mereka, ini sebahagian daripada yang berjuang. Dan firman Allah, sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati, ditemui ajalnya, kemudian dia ditemui ajalnya, yakni dia menemui ajal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, ganjarannya dijamin oleh Allah. Waqa'a maknanya wajibah, sudah pasti dijamin oleh Allah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, daripada mak saudaranya Ummi Haram binti Milhan, katanya Nabi SAW pada suatu hari tidur hampir denganku, kemudian dia terjaga sambil tersenyum. Aku bertanya, apakah yang membuat engkau ketawa atau suka? Katanya, beberapa orang dari umatku dikemukakan kepadaku dalam keadaan meredah laut hijau ini, seperti raja-raja yang berada di atas singgah sana. Qalat, kata Ummu Haram, fad'ullah an yaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah semoga dimasukkannya aku sebagai salah seorang daripada mereka. Nabi SAW pun mendoakan untuknya. Kemudian dia tidur sekali lagi, dilakukannya seperti itu juga. Yani begitu juga berlaku kepada Nabi SAW. Ummu Haram pun berkata seperti katanya sebelum itu, dia menjawab seperti itu juga. Ummu Haram berkata, berdoalah kepada Allah supaya dijadikan saya, dimasukkan saya sebagai salah seorang daripada mereka. Faqala, Nabi SAW bersabda, anti minal awwalin, engkau termasuk dari kalangan, dari golongan yang pertama. Dia pun keluar bersama suaminya Ubadah bin As-Samit dengan maksud berperang, mana dalam pasukan yang pertama. Pasukan pertama orang-orang Islam meredah laut bersama Muawiyah. Bila mereka pulang dari peperangan mereka berhenti di Syam dan dihampirkan kepadanya kenderaan, jadi dibawa kepadanya kenderaan untuk dinaikinya. Fasra'atha, kenderaan itu menyebabkannya jatuh tersungkur. Famatat, maka matilah dia. Ini bab orang yang tercedera atau orang yang ditikam di jalan Allah. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW menghantar satu golongan daripada Bani Sulaim kepada Bani Amir dalam 70 orang. Bila mereka sampai, qala lahum khali, pakcikku berkata kepada mereka, ataqaddamukum, biar saya mendahului kamu, biar saya pergi dahulu daripada kamu. Sekiranya mereka menerima saya dengan aman, sehingga saya dapat menyampaikan kepada mereka apa-apa perutusan daripada Rasulullah SAW, maka itulah yang sebaik-baiknya. Kalau tidak begitu,
kamu sememangnya dekat dengan saya. Fataqaddama, dia pun pergi ke hadapan. Fa'amanuhu, mereka mengamankannya, yakni menerimanya dengan aman. Ketika dia sedang berbicara dengan mereka, menceritakan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka mengisyaratkan kepada salah seorang dari kalangan mereka. Orang itu pun menikamnya sehingga menembuskan dadanya itu. Faqala, dia pun berkata, Allahu Akbar, demi Tuhan Ka'bah, aku telah pun berjaya. Kemudian mereka pun menyerang sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya yang baki lagi itu, yang tinggal lagi di belakang. Faqataluhum, mereka membunuh semua mereka kecuali seorang yang tempang. Dia naik ke bukit. Qala Hammam berkata, saya rasa ada seorang lagi bersamanya yang terlepas. Jibril pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah pun menemui Tuhan mereka. Lalu Tuhan redha terhadap mereka dan meredakan mereka. Tuhan membuatkan mereka puas hati dengan hasil perjuangan mereka itu. Fakunna naqra'u, di suatu ketika dahulu kami selalu membaca, yaitu an ballighu qaumana, bahwa sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah pun menemui Tuhan kami, dia telah redha kepada kami dan telah memuaskan hati kami, telah memuaskan hati kami, telah meredakan kami. Kemudian ia dimansuhkan selepas itu. Fada'a alaihim 40 sabahan, Nabi SAW mendoakan mereka selama 40 pagi. Ala ri'lin, doa supaya Allah membalas terhadap Ri'l, Zakwan dan Bani Lihyan dan Bani Usayyah, yang mana semua mereka itu telah menderhakai Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan daripada Jundab bin Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada dalam salah satu pertempuran. Pada ketika itu jarinya telah pun berdarah. Dia berkata, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Engkau hanya satu jari yang telah berdarah. Apa yang engkau telah temui itu ialah di jalan Allah. Bahwa yujrahu fi sabilillah, ini bab orang yang luka di jalan Allah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak dilukakan seseorang di jalan Allah, dan Allah Maha mengetahui tentang orang yang dilukakan di jalannya itu, melainkan orang itu datang pada hari kiamat dalam keadaan warna darahnya itu adalah warna darah, tetapi baunya adalah bau kasturi. Ini bab firman Allah Azza wa Jalla, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain, katakan, kamu tidak menunggu-nunggu untuk kami kecuali salah satu dari dua perkara yang istimewa. Wal harbu sijal, peperangan di antara kami silih berganti. Peperangan di antara kami sama, silih berganti. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang mereka menang. Yani peperangan di antara kami silih berganti kemenangannya. Ataupun peperangan di antara kami seperti timba-timba besar yang diangkat dari telaga. Begitulah maksudnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Abu Sufyan menceritakan kepadanya bahwa Hiraql berkata kepadanya, saya bertanya engkau, bagaimana peperangan di antara kamu dengannya? Engkau mengatakan bahwa peperangan sijal wadwal, peperangan mana di antara kamu dengannya silih berganti kemenangannya. Wa kadzalika ar-rusul,
demikianlah rasul-rasul, mereka diuji, kemudian akhirnya mereka berjaya. Babul huril ain. Al-hur, al-ain. Al-hur jamak kepada haura, al-ain jamak kepada aina. Jadi al-huril ain itu jadi situ Imam Bukhari nak menceritakan makna dia tu. Makna dia tu. Jadi al-hur itu daripada haura, banyak makna dianya. Di antara yang disebutkan ialah yang mata hitamnya itu hitam sangat, dan mata putih dia tu putih sangat. Aina maknanya luas matanya, cantik matanya. Ain itu. Tetapi Imam Bukhari buat tak serupa lagu tu. Dia kata hur itu daripada hairah. Hur itu daripada hairah. Maknanya kalau fi'il dia yahar. Hara yaharu. Maknanya tercengang. Tercengang, terpinga-pinga. Jadi al-hur maknanya perempuan yang bila mata memandang kepadanya tercengang-cengang. Jadi pasal apa? Comel sangat. Dia kata hur itu daripada yahar. Dia nak cerita je situ. Bukan daripada hitam, tapi daripada yahar fiha tarf. Jadi mata yang memandangnya akan tercengang-cengang. Mana kerana comel terlajak. Jadi al-ain tu makna syadidatu sawadil ain, syadidatu bayadil ain. Dia tafsirkan begitu makna dia tu. Makna al-ain itu bukan maknanya yang mata dia besar, tidak saja, tetapi mata hitam dia tu hitam sangat, putih dia tu putih sangat. Maksud dianya comel lah mata dia nya, comel matanya itu. Kita panggil bidadari. Jadi itu asal makna dia tiap-tiap satu tu. Kemudian al-huril ain ini nama perempuan dalam syurga. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka itu dengan kejadian dia sendiri, tidak melalui peringkat-peringkat. Tidak melalui peringkat-peringkat macam mana? Daripada bayi kita kata sampai kepada budak, lepas tu tua ke apa, tidak lagu tu. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami jadikannya sekaligus, maknanya comel selalu, besar selalu, sedang molek selalu dengan pasangan dia tu. Zawwajnahum bihurin ain. Kami kahwinkan mereka dengan bidadari. Ya, kami regukan mereka, kami pasangkan, kami jadikan bidadari sebagai pasangan mereka. Sebagai pasangan mereka. Apa makna zawwajnahum? Mana angkahnahum, kami kahwinkan mereka. Situlah dia nak ayatnya. Jadi nak ayatnya dalam bab apa nama ni, jihad ini, salah satu hasil ataupun buah ganjaran ataupun bentuk ganjaran untuk orang yang berjihad ini ialah dalam bentuk al-huril ain. Al-huril ain yakni bidadari. Itu dia nak cerita sini. Jadi istimewa lah, istimewa. Orang yang mati syahid itu dia ada keistimewaan dia, iaitu dia dapat bidadari. Bidadari ni, perempuan comel ni, dia memanglah manusia ni dalam dunia ni menjadi idaman dia. Kalau lelaki, dia idaman dia perempuan. Kalau perempuan, lelaki idaman dia. Jadi kita kata bidadara. Bidadara lah kita kata. Bidadari hak perempuan, bidadara pun ada juga dalam syurga tu. Jadi itu untuk perempuan. Tetapi perempuan yang tidak ada regu dia dah lah bidadara. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum.
Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dalam Quran ada sebut itu bidadara tu. Dan berkeliaran, berkeliling di sekitar mereka, di sekeliling mereka itu ghilman. Apa nama ni? Anak-anak muda. Anak-anak muda. Ghilman itu jamak ghulam, mana lelaki itu. Bagaikan mereka itu lu'lu' maknun, yakni mutiara yang tersimpan. Lu'lu' maknun, mana comel bidadara itu. Itu bagi perempuan. Jadi bagi lelaki al-huril ain, al-huril ain. Jadi itu bagi lelaki memang menjadi idaman. Sebab itulah apa namanya dalam Quran ini kita setengah-setengah orang tu orang kafir lah, orang yang tak faham lah, dia kritik apa dia sebut tentang perempuan, mana lebih kurang juga dengan hak lainnya, dengan syair-syair, dengan lagu-lagu, nyanyi ke apa, dia sebut kecantikan perempuan, wa kawa'iba atraba, misalnya kawaib tu mana anak-anak dara yang buah dada dia tu naik, disebut begitu. Buah dada dia tu kerah, tu kawaib, atraba sebaya. Jadi disebut benda-benda begitu. Orang yang tidak faham dia kritik. Sebenarnya itu tidak, dia menceritakan itu keinginan manusia. Manusia dalam dunia ni buat kerja gitu gini, dia nak hak tu, tapi hak dia dapat tu tidak sempurna hak dalam dunia. Dia nak perempuan tu, lepas tu nak rumah comel. Sebab tu dia rayak mahligai comel, tempat yang comel-comel, taman. Sebab tu dia rayak syurga tu jannah. Cerita buah-buah dia ke apa, memang manusia nak begitu keadaan comel tu. Tetapi dalam dunia ni tak dapat, tak sedut ayatlah comel setara mana pun dia tidak seperti dalam syurga. Perhiasan comel setara mana pun, kita nak cari mana anak batu, pasir-pasir dia tu daripada mata-mata dalam dunia. Tak ada yang seumpama itu. Tidak akan dapat. Lepas pada tu perempuan tu secomel mana pun dia ada kekurangan dia. Dia akan ada tua, dia akan ada sakit ketika sakit. Lepas pada tu dia pun perlu menjaga diri dia sendiri. Perlu menjaga diri dia sendiri. Kalau dia tidak jaga akan berkeduk lah, dan akan bau busuk lah. Begitulah keadaan dalam dunia ni. Tersedut ayat comel setara mana pun. Ada ketikanya kalau dalam keadaan biasa pun bangun pagi tu, ketika bangun tidur tu tarik mata ada. Kalau tak gosok gigi ada tarik gigi. Kalau tak kerak kuku, jaga kuku molek, tarik kuku adanya. Begitulah juga. Maknanya jamban lah kita kata. Pada hakikatnya serupa. Begitu je. Jamban belakang tubuh manusia tu. Comel tak comel pun serupa. Itu hak luar. Hak dalam pula tu. Hak dalam pula tu. Hak dalam tu maksudnya jiwa dia. Jiwa dia. Payah kita nak cari dalam dunia ni. Setak-setak orang tu gila kita. Nak kita tu maknanya tak terlitah ke orang lain. Tak ada lagu tu. Kecuali agaknya ada lah. Mula-mula orang tu kenal ke dia. Faham orang tu kenal ke dia, tak jadi ngak tu, faham tu kenal ke dia. Dia pun telah menaruh harapan juga mungkin seketika terhadap orang tu. Tak jadi, faham orang tu pula. Begitulah keadaan dalam dunia. Ataupun mungkin hak lebih jauh lagi daripada tu, kadang-kadang dia telah gila pun pada seseorang tu. Lepas tu kita tak tahu, kita nikah dengan dia, tulis surat bukan main dah, kepada seseorang tu, meluahkan hati dia, perasaan hati dia. Tulis surat lah ke telefon kau, kita kata kecek bukan main dah. Tiba-tiba kemudian dia menikah dengan orang lain. Maknanya hati dia telah beri kepada orang lain. Tak pernah ada dalam dunia ni. Maknanya hati itu terpelihara, tak saya tengok pada orang lain. Tak ada lagu tu. Lepas tu kadang-kadang nikah dah pun bila kita mati nikah dengan orang lain pula. Lah ni dia pimpin dengan kita, sikit lagi dia pimpin dengan orang lain pula. Begitulah dunia. Itu perempuan dalam dunia, tak lebih daripada itu. Tak sedut rakyat lah setara mana pun. Kecuali kalau perempuan itu memang mesra dengan kita, memang baik dengan kita, gapo, semua tu mati dengan kita lah, insya-Allah jumpa balik lah, layak lah mana dua tu akan datang. Mana siapa ketua kita kata duduk sekali, akan datang akan jadi muda belakang dalam syurga. Begitulah. Kalau tidak kak nak kata sempurna dalam dunia ni comel pakai suit, tak ada. Boleh terima tu pada ketika tu. Gapo dia boleh terima pasal ada anak cucu, duduk molek-molek dah, tak ada apa.
nak tenang dah lah kalau nak kiranya. Ada lebih kurang tutup pejam mata lah. Itu keadaan manusia dalam dunia terhadap perempuan. Kalau rumah pun begitu juga. Rumah pun begitu, taman, gapo pun begitu. Sedap makanan, sedap pun belah-belah beringat juga. Takutnya ada ulat dalam tu lah. Kalau sedap makan pun dia tak ada. Mesti ada gangguan. Sedap ikan kena beringat juga makan kalau tidak lekat tulang. Sedap kau tu, sedap kau ni pun semua ada gangguan belakang. Tak ada kata sedap tu lepas tu tidak kena pergi jam tak kena berak, tak ada lagu tu. Itulah dunia. Jadi semua tak sempurna. Jadi apabila memikirkan hak tidak sempurna tadi, lepas tu ingat kepada yang sempurna. Pada tu bila Allah SWT janjikan macam tu ganjaran dia, inilah yang menyebabkan orang-orang yang beriman, yang tinggi iman dia tu, dia tak nampak dah dunia. Tak nampak dah dunia. Duduk akhirat besok. Lepas tu kalau dia ada anak bini, macam mana nak tinggal? Begitu juga serupa dengan dalam dunia. Kalau dia mati biasa juga akan tinggal juga anak bini dia. Yang pastinya jaminan akan datang. Jaminan akan datang. Hak tu yang dipikirkan. Nak tanam hak tu lah. Nak tanam hak tu. Hak tu lah yang diceritakan perkara-perkara yang seumpama ini. Baiklah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW sabdanya, tidak ada seorang pun hamba yang mati dalam keadaan ada sesuatu kebaikan baginya di sisi Allah. Orang baiklah, adalah sesuatu kebaikan yang dia buat di sisi Allah SWT, yang mana dia suka dan suka lagi nak balik ke dunia. Tak ada dah. Kalau orang tu ada buat kebajikan kecil pun, ganjaran dia tu besar. Kalau sekiranya nak beri peluang kepada dia balik mari ke dalam dunia, lepas tu kamu boleh. Dulu ada tanah sikit je. Dulu ada rumah pun lebih kurang je. Kalau dapat segala isi dalam dunia ni, nakkah? Tak sih. Itu nak ayat. Semua orang, tak ada seorang pun. Ya kalau dia ada sesuatu kebaikan, ada ganjaran dia di akhirat, nak balik ke dunia, tak sih. Kalau diberi peluang nak balik ke dunia, bukan balik seperti dulu, tapi balik dengan kaya raya, dengan senang, dengan segala isi dunia ni, kepunyaan dia, tak sih lagi. Kecuali Nabi SAW kata, orang mati syahid. Kalau diberi peluang kepada dia, dia nak balik ke dunia. Tapi dia nak balik warga dia. Bukan nak cari dunia, tidak. Kalau boleh dia nak berjuang semula pula, biar mati pula. Mati syahid pula. Lepas tu kalau tanya pula nak hidup pula, no. Mana tak terasa dah sakit kau gitu-gitu, hak tu semetas sangat. Tak fikir dah hak tu. Yang fikirnya ganjaran yang besar tu, nikmat yang besar tu. Hak tu dia maknanya dia ni macam istimewa benar. Dia ada lagi keinginan, kalau dapat lagi nak lagi. Ada pun orang lain tak, Allah SWT tidak beri gitu. Maknanya kurang lah. Di sini nak rayaknya orang lain boleh kurang, dia ni tidak, lebih. Pasal apa? Dia ada lagi keinginan dia tu. Keinginan dia tu tinggi, kemahuan dia tu besar, kemahuan dia. Dan Allah SWT memenuhi kemahuan dia tu. Kecuali orang mati syahid, pasal dia nampak kelebihan mati syahid itu, dia akan gembira untuk kembali ke dunia ini lalu dibunuh sekali lagi. Begitu. Lepas pada tu saya mendengar kata perawi ini, Humaid ini, saya mendengar Anas bin Malik meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya sepetang berada di jalan Allah atau sepagi di jalan Allah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sepetang aja duduk jaga, duduk nak perang. Orang mari nak serang kita, terutamanya kalau orang mari nak serang kita, tak ada lain, tentu dah tu. Seperti yang berlaku di Iraq sekarang ni. Orang mari tentu dah orang mari nak serang kita, bukan kita pergi ceroboh apa, orang tak ada. Orang mari nak serang kita, tak ada lain dah. Jadi kalau kita nak pergi tak tu kalau tu tak boleh juga, mungkin tak kena cara. Tapi kalau dalam Islam ni, kalau orang mari menceroboh, itu tentu dah jihad dah jadinya. Tapi kalau kita menceroboh, boleh jadi ada niat tak betul, tak jadi juga, tidak jadi jihad juga, boleh jadi. Hak ni mana tak lagi dah, dan kita mesti mempertahankan diri. Jadi kata dia sepetas saja berada di jalan Allah, atau sepagi saja, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang ni jika dilihat dari segi ganjaran dia tu,
pahala dia tu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk dia tu, dari segi nilai dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahawa orang duduk berebut tu nak sikit je, nak satu bahagian daripada dunia, nak minyak kalau kita kata, ataupun nak negeri ke, sikit je tu, waktu tu akan hancur. Sikit. Hak ni tak lebih baik daripada segala isi dunia, semua sekali. Nilai dunia ni berapa? Dan qabu qausi ahadikum minal jannah, jarak satu busar panah seseorang kamu daripada syurga. Maknanya sepanjang anak panah milik seseorang dalam syurga tu, sepanjang tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ataupun tempat letak cemeti dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang ni nak ayat dari segi nilai dia tu. Kita tengok tanah ni, dia nilai dia tidak sama. Kalau tanah berih, kalau tanah tempat-tempat hak tak ada harga lah, kita kata murah. Cuba kalau tanah di bandar-bandar, tempat yang mahal, kita kata kira jekah, sejekah tu berapa? Maknanya sejekah tu boleh beli tanah lain bereka-reka, maknanya nak rayak nilai tu. Jadi sini nak rayaknya, kalau kita kata sejekah tanah syurga tu lebih baik nilainya, lebih besar nilainya, lebih mahal harganya daripada dunia dan segala isi. Hak tu dia nak rayak sini. Maknanya nak rayak sejak setara tu, satu busar anak panah, kita kata sepanjang ni, sepanjang ni busar anak panah, sepanjang ni. Jadi sepanjang tu nilai dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lepas tu tempat letak cemeti, tempat letak kasut kalau kita kata, tempat letak cemeti, kau barang hak tak pakai lah. Kalau biasa ni orang letak tepi-tepi gitu je, tempat hak paling rendah lah kita kata, hak tu pun lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan kalau salah seorang perempuan daripada ahli syurga tu menjenguk ke bumi, nescaya jadi cerah bumi ni, antara langit dan bumi ni cerah, bersinar jadinya. Dan ia akan memenuhi dengan bau wangi dunia ni. Tapi Allah SWT tak tunjuk lagu tu. Kalau tunjuk pakak nak berebut lah. Tapi itu dia panggil tidak ada iman bil ghaib, tidak ada kepercayaan, tidak teruji lah kepercayaan kepada perkara ghaib itu. Dan nampak jadi kebendaan juga. Sebab tu Allah SWT tak tunjuk. Adalah kisahnya Nabi Syith minta biar Allah SWT tunjuk ke bidadari perempuan dalam syurga, tunjuk pada dia, tak menikah sama hidup. Pasal menikah dah tahu alam habis dah. Itulah. Jadi begitulah juga orang lain pun kalau ditunjukkan habis. Baiklah, kita kata dah kalau cerah panah ke cerah sepuluh matahari tu jauh gitu mau tu panah dah, kita kata dah cerah ni panah. Tidak, sinar dia tu, seri dia tu, jadi cerah. Tidak semesti mana cerah ni ya panah, ataupun ini mana dia cerita alam lain ni. Lepas tu kalau bau wangi tu jauh tu, kalau wangi telajak pening pala juga kita kata. Lepas tubuh dia sendiri tu lagu mana wanginya. Kalau duduk jauh bau wangi, tu kita tak boleh kira. Tu dia dunia lain-lain, alam lain-lain, alam lain-lain. Sebab itulah di alam akhirat ada seorang tu maknanya boleh menikmati makan sebanyak mana pun dia tidak kenyang, sebab keadaan dia tidak serupa dengan dalam dunia ni. Tidak kata jadi sakit perut, makan banyak mana tak berhenti makan pun tak apa. Tidak jadi muak. Kalau kita nak kira dalam dunia ni jadi muak lah. Tidak begitu Allah SWT buat tu. Walaupun dia cerah macam tu, kita boleh duduk dengan dia, bersinar macam tu, tak apa. Kita tidak panas, tidak mestinya panas. Pas bau wangi tu kita boleh hadapi hak tu semua tu. Seperti juga orang dalam neraka, Allah SWT buat dia boleh menanggung. Kalau nak kira hak dalam dunia ni pun acul lebod dah kalau kena api. Pas api hak dalam dunia tu sikit baru tu daripada hak neraka. Macam mana dia nak menanggung hak neraka? Dia boleh. Allah SWT sediakan dia tu boleh. Kalau dia hancur jadi pula. Kalau dia hancur jadi pula. Kalau kulit tu cabut, dia mari pula. Jadi Allah SWT sediakan sesuai dengan keadaan dia tu di zaman tu. Jadi kita tak boleh fikir hak di sini, kalau di sini lagu tu lah.
dengan kemampuan hidung kita yang terhad jadi pening sungguh kita kalau air wangi banyak sangat pun. Tapi kalau keadaan di sana Tuhan buat hidung kita tu pun jadi lagu lain. Hidung kita tu. Hidung kita tu pun jadi lagu lain, mata kita pun jadi lagu lain. Sesuatu yang kita tidak dapat lihat dalam dunia, kita boleh lihat di sana, mampu kita lihat. Kalau dalam dunia pada reboh, paisai kita melihatnya. Tapi di sana boleh. Bahkan dalam Quran, dalam hadis disebutkan kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam dunia ni kita tidak mampu. Tengok. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemampuan itu. Hak ni ayat keadaan yang sesuai dengan kita di dalam syurga lah. Jadi kain kelubung dia, kain kelubung hak di atas kepala dia tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ayat mahanya. Sebab kita katalah kalau orang raja, kalau kita kata queen kat mana-mana, kaci baju dia sebutir tu lebih mahal daripada 10 buah kita kata istana. Begitulah nak ayatnya. Kaci baju dia sebutir baru. Nak ayatnya berharga, bernilai. Maknanya tentu sekali lah istimewa, comel lah. Kalau kita dalam dunia ni sutera pun mahadah, ataupun kain yang lembut-lembut tu pun mahadah, yang bersinar-sinar tu pun mahadah. Jadi hak ni jauh lagi. Jadi begitulah, hak ni tidak khusus dengan bidadari. Hak ni hak dapat ni kain kelubung gapo ni semua ni, orang perempuan dalam dunia pun dapat juga. Dapat juga tu. Bahkan orang perempuan dalam dunia ni kalau dia pergi dalam syurga, dia lebih istimewa lagi daripada bidadari. Itu kelebihan dia. Perempuan hak dalam dunia ni jadi istimewa lagi daripada bidadari itu. Bab tamanni syahadah, yakni mencita-citakan mati syahid. Jadi bercita-cita atau mencita-citakan mati syahid. Bercita-cita untuk mati syahid. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalaulah tidak kerana ada beberapa orang mukmin yang hati mereka tidak senang, mereka akan ketinggalan, mereka akan ditinggal olehku, dan aku pula tidak mempunyai sesuatu persediaan untuk membawa mereka bersama pergi berperang, nescaya aku tidak akan ketinggalan daripada ikut serta mana-mana pasukan, pasukan perang fi sabilillah. Jadi Nabi SAW ni nak ayatnya dia jaga hati sahabat-sahabat dia, hak tak boleh pergi perang. Jadi kalau Nabi SAW ni pergi perang semua, tak ada ketika tak pergi perang. Maknanya seseorang perang tu mesti tak boleh tak pergi. Lepas tu jadi kalau hak mana tak pergi tu kerana tak cukup persediaan lah, jadi kurang lah. Jadi kurang lah dia tu, kecewa lah dia. Jadi nak ayat sahabat-sahabat dulunya, mana kalau tak boleh pergi perang tu sedih, kalau ketinggalan daripada ikut serta dalam perang tu sedih, kecewa rasa. Jadi sehingga Nabi SAW perlu ambil hati tu. Nabi SAW tak pergi juga, bui kepada pasukan lain pergi. Bui pasukan lain pergi. Pasal apa? Pasal tak cukup alat perang. Itu maknanya la ajidu ma ahmiluhum alaih. La ajidu ma ahmiluhum alaih. Aku tidak mempunyai peralatan untuk aku bawakan mereka pergi berperang. Kalau tidak kerana tu, aku tidak akan ketinggalan daripada mengikuti perang. Aku akan pergi semua perang. Tapi kerana hak itulah. Dan demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, nescaya, kalau tidak kerana itu, nescaya aku ingin dibunuh fi sabilillah, kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh, kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh, kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh. Yakni berkali-kali. Ada juga riwayat menyebutkan 100 kali. Umpama mati hidup tu. Nak lagi. Jadi di sini nak ayat kelebihan mati syahid itu. Kelebihan mati syahid. Jadi begitulah.
Apa kita kata dah nak mati syahid payah sangat dah nak pergi, tak ada tempat nak perang ni dah. Ada, kalau nak pergi boleh, tak ada siapa dia boleh halang. Ada. Kalau pergi ke Afghanistan kau misalnya perang, kalau pergi ke Iraq kau, tidak semesti orang mari serang kita baru boleh kita perang. Orang perang saudara kita pun kalau kita pergi pertahankan dia, mati syahid juga. Mati syahid juga. Tidak nanti orang mari serang kita baru kita perang baru mati syahid. Dah. Mana kita pergi bela dia tu boleh mati syahid juga. Adakah tidak mati syahid kalau orang luar pergi? Kalau hak pasal hak kata kena orang dalam negeri tu saja baru mati syahid, hak tu jenis perkauman tu, jenis lagu tu. Jenis faham kebangsaan tulen tu, kebangsaan moden ni kalau lagu tu. Tapi kalau Islam tidak gitu, dia tidak ada batas negeri tu, tidak ada sempadan, mana-mana pun boleh pergi. Cumanya antara kita memikirkan keutamaan, mana yang lebih utama, tu tengok terpulang pada masing-masing. Mana yang lebih utama, kita nak buat hak mana? Kita nak pergi sana ke, kita nak duduk sini ke, kita nak buat lagu mana? Mana lebih utama? Fikir sendiri, tengoklah mana lebih utama. Kalau kita berasa di sini lebih utama, kita nak buat kerja agama juga, tak berhenti. Dan agama ni mana tidak terhenti setakat sana. Kalau hancur di sana, agama tidak boleh berhenti juga, mana terus lagi. Lepas tu mungkin ada lagi peluang yang lain. Jadi kewajipan tu kalau nak kira dari segi kewajipan, hak terdekat dulu kalau nak kiranya. Dan bukan kewajipan ni sebenarnya kewajipan individu, dia tidak. Kewajipan ni kewajipan hak lebih beratnya kerajaan. Hak lebih berat. Sebab apa? Individu tidak pandai nak lawan, takkan nak pergi golok, nak perang dalam keadaan sekarang ni. Takkan nak pergi golok, pakai pergi gitu, pergi kerih. Tidak jadi hak tu. Dia kena kerajaan. Jadi kerajaan tu maknanya dia kena fikirlah sejauh mana dia kena bantu saudara dia. Kalau dia tidak bantu, dosa. Supaya tidak melaksanakan hukum Islam yang lain-lain lah. Sekiranya dia mampu, dia tidak buat, berdosa. Hak ni pun begitu juga. Hak ni pun begitu juga. Masalah kita kata payah kalinya tahu mari serang kita, pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Kita pun tidak kata suruh buat dengan secara terang kau, tidak gitu. Pandai-pandai kita lah. Pandai-pandai kita. Jadi begitulah. Hak semolek-moleknya kalau lebih kuat lagi, kita katalah wallahu a'lam lah macam mana kerajaan-kerajaan tu fikir, masing-masing fikir tu. Waktu kita tak tahulah urusan dia. Tapi kalau kita kata kalau pakak bangun pun payah kalah dia nak lawan dalam keadaan lemah-lemah kita pun. Kalau pakak sikit seorang bantu, seorang juga dia. Cumanya boleh jadi pemimpin negara tu dia fikir lagu lain lah. Dia fikir lagu lain. Dia jadi perang agama kau pula, jadi perang dunia kau pula, jadi puak sebelah hak nu, sebelah hak ni, jadi lawan, jadi lagu lain lah. Nak mengelak daripada hak lebih besar tu, baik tak sah istihar secara terbuka lagu tu. Tapi ini bukan bermakna kita hanya pandai bagi sokongan bantuan kemanusiaan saja pada lah. Sekat tu sajakah tanggungjawab kita orang Islam, negara Islam? Anda rasa tidak? Tu sikit orang tu orang kafir pun bui hak tu. Tidak nanti negara Islam hak tu. Hak sepatutnya negara Islam buat, dia kena lebih daripada itu. Nak buat lagu mana? Pandai-pandai lah. Takkan kita orang politik, orang bijak-bijak ni, negarawan ni tak boleh nak fikir benda-benda macam tu. Lagu mana nak buat? Kita memanglah terhad kemampuan kita sebagai rakyat biasa ni, terhad. Kita nak boleh bagi apa? Bedil pun tak boleh. Tak boleh bagi bedil. Kita nak boleh bagi apa? Jadi begitulah keadaannya. Kalau tidak, berdosalah. Jadi mengikut kaedahnya, dia apabila negeri itu diserang, dia orang dalam tu, hak tu jadi kewajipan, mesti dah fardu ain, tak boleh lari, tak boleh apa, mesti. Kalau tak pandai orang dalam tu, dia kena hak dekat sikit, kawasan yang dekat sekeliling dia. Kalau tak pandai lagi, hak jauh lagi daripada tu. Kalau tak pandai lagi, seluruh dunia ni orang Islam kena bantu, kena sokong. Itu kaedahnya. Jadi kalau selagi kita kata hak Iraq tu saja pandai, hak luar tak pergi, tak apa, tak dosa lah. Tapi kalau tidak masuk hak luar ni, tak pandai dia, dosa hak sekeliling. Lepas tu hak luar lagi. Kalau suka hak tiga lingkungan lah kita kata, tiga lingkungan tu padat dah, maka hak lain lepas lah. Hak lain lepas lah, jadi macam fardu kifayah lah. Tetapi kalau hak tiga lingkungan tu tidak mencukupi, kena 10 lingkungan. 10 lingkungan tu maknanya semua orang Islam dalam dunia ni kena itu.
maka kena itu. Kalau tidak dosa jadi. Dosa. Dan dosa itu masuk dalam dosa besar ni, dosa besar. Bukan dosa kecil-kecil ni. Nah ini itu terpulang lah sejauh mana kemampuan kita. Jadi tamanni syahadah, bercita-cita untuk mati syahid itu tidak salah. Bahkan Sayyidina Umar, sahabat-sahabat doa untuk mati syahid. Tidak mana mati syahid ni maknanya mati pergi perang saja. Tidak mana begitu. Kadang-kadang kita hidup dengan agama, nak menegakkan agama, orang bunuh kita, itu pun mati syahid juga. Jadi tamanni syahadah, bercita-cita untuk mati syahid itu tidak salah. Bahkan Sayyidina Umar, sahabat-sahabat doa untuk mati syahid. Tidak mana mati syahid ni maknanya mati pergi perang saja. Tidak mana begitu. Kadang-kadang kita hidup dengan agama, nak menegakkan agama, orang bunuh kita, itu pun mati syahid juga. Sebab Sayyidina Umar tu tidak mati pergi medan perang, tidak. Mati ketika sembahyang subuh. Tetapi kehidupan dia tu penuh dengan perjuangan agama, nak menegakkan agama, untuk i'la kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Tiba-tiba orang bunuh dia tu kerana benci, tak suka kepada hak tu, bukan kerana peribadi dia, kerana tu. Kalau mati syahid. Sebab Nabi SAW sudah sebut dah, dia tu sebagai syahid dalam hadis-hadis dia sebelum dia mati lagi. Maknanya cara lagu tu pun mati syahid juga. Jadi yang ada di sini. Lepas pada tu dia cerita, Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW berucap, dia kata bendera telah diambil oleh Zaid, dia terbunuh, mati syahid. Kemudian bendera itu diambil oleh Ja'far, dia terbunuh. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah, dia terbunuh. Kemudian diambil oleh Khalid bin Walid dengan tidak dilantik. Jadi Nabi SAW dalam perang Mu'tah, dia nak hantar sahabat dia ni, dia rakyat dah. Mula-mula sekali bendera ni dipegang oleh Zaid bin Harithah. Lepas pada tu kalau apa-apa berlaku, biar Ja'far pegang bendera tu. Lepas tu kalau apa-apa berlaku, biar Abdullah bin Rawahah pegang bendera tu. Sekat tu je dia rakyat ni. Mati ketiga-tiga tu dalam perang. Mati ketiga-tiga tu. Mana kalau kita pergi tengok tempat-tempat sahabat berjuang dulu, kita kata daripada Madinah tu naik kuda, naik unta pergi perang Mu'tah tu dalam Jordan sekarang ni lah, jauh. Pada pasir. Kalau kita naik kapal terbang tu pun tengok bukit batu pasir saja nampak. Zaman lain ni pun pada tu benteng yang dia buat tu begitu besarnya, hebatnya. Maklumlah kerajaan Rum di bawah kekuasaan Rum, macam mana sahabat tu boleh pergi, hebat sungguh. Kita tengok boleh pergi tu, kuat sungguh semangat dia tu. Jadi sehingga boleh menguasai kawasan itu, jatuh ke tangan Islam tu macam mana. Kalau kita tengok situ, pergi jalan-jalan di negeri-negeri itu, boleh tengoklah kisah-kisah sejarah banyak lah. Kisah-kisah sejarah. Jadi ke situ kita nampak memang hebat sahabat-sahabat ni, dan memang dia nampak sungguh akhirat tu. Kalau tidak, tak boleh lagu tu. Dan gagah sungguh. Lepas pada tu kata dia diambil oleh Khalid bin Walid dengan tidak dilantik. Jadi Nabi SAW tak lantik dia, tak kata lepas pada ni dia dah. Tetapi maknanya sahabat-sahabat tu maknanya sepakatlah pada masa tu, kita serah ke dia. Bila Khalid bin Walid naik memimpin tentera tu, situlah orang kafir jadi kalah. Jadi Nabi SAW dalam riwayat lain disebutkan, jadi sehingga diambil oleh saifun min suyufillah, satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Jadi lepas pada tu menanglah. Jatuhlah ke tangan Islam. Fafutiha lahu, diberi kemenangan kepadanya. Wa qala, dan dia berkata, dia dapat tahu ni. Jadi Nabi SAW ni mana dia dapat tahu ni, tak ada siapa dia mari royak. Dia dapat tahu, Jibril mari royak ke dia, orang ni mati. Dia royak kepada sahabat-sahabat dia, mati. Zaid mati. Lepas tu apa ni, Ja'far pula kena bunuh, dia royak pula, Ja'far pula kena. Jadi sesoalannya ditunjuk kepada dia. Dan memang begitu pun berlaku pada masa dia royak tu, berlaku pada masa itulah. Lepas tu Nabi SAW kata, tidaklah menggembirakan kita mereka ada di samping kita, walau bagaimanapun, walaupun kita sedih dengan pemergian mereka, dengan kematian mereka itu, tetapi sebenarnya
kita tidak suka mereka berada dekat kita. Hak mereka dapat tu lebih istimewa lagi. Kalau duduk sekali pun boleh gapo sangat kalau nak kira. Tu nak ayat. Tidaklah menggembirakan mereka, tidaklah menggembirakan kita mereka bersama kita. Dia mati tu ada kelebihan dia sendiri. Memang kita sedih atas kematian dia, tetapi lebih suka lagi hakikatnya dia mati itu. Pasal apa? Mati syahid. Mati syahid bukan mati saja, ada ganjaran dia yang istimewa. Itu makna. Kata Ayub, atau dia berkata, ma yasurruhum annahum indana, tidaklah menggembirakan mereka berada di samping kita. Jadi hak mana-mana mati itu, setelah dia nampak ganjaran dan pahala dia berasa suka, tak suka nak duduk dengan kita. Dia mati itu muja mati syahid. Makna gitu. Dia berasa tidak gembira kalau ada bersama kita pun. Kalau ada pun setakat mana sana hidup ni. Wa ainahu tadrifan, dalam keadaan dua matanya mengalirkan air mata. Ke mana-mana pun sebagai sifat manusia biasa, dan dia nak ayat caranya begitu. Apa nama ni, sedih hak zahir ni tidak bermakna kita, akidah kita tu maknanya kita sedih dia mati. Tak. Dia mati tu kita suka dia segi. Tapi dari segi hak biasa ni, kesedihan sebagai sifat manusia, anak beranak, sahabat bila mati tu kita berasa sedih tu, tak apa lagu tu. Tidak bercanggah tu. Tak sehlah pula mana kita sementara kalau kita suka tu kita mengelak derah. Bukan lagu tu sunnah Nabi SAW. Dah dia mati syahid, dah dia boleh syurga, kita suka. Tidak lagu tu. Nabi SAW tidak buat begitu. Bahkan dia ikut biasalah. Mati tu dari satu segi sedih. Sebab apa? Ada anak pinak dia tinggal, anak pinak dia macam mana? Sedih lah. Mengenaikan hak tu, mengenaikan apa yang dia tinggal dalam dunia ni. Anak dia, bini dia, tentu sekali sedih. Atas satu, kita pun sendiri tak boleh dah bersama dia pergi mari, buah-buah dengan dia, makan bersama dia, tak ada dah lah hubungan dalam dunia ni. Tetapi hakikatnya istimewa untuk dia. Sebab itulah juga bila kita kata dah mati lebih baik bagi orang yang beriman, tidak bermakna mati lebih baik mana nak suruh kita suka. Tak. Di situ pun kalau kita mengalir air mata tak apa. Hak tu tanda bahawa seseorang itu ada rahmah, ada kesian belah dalam hati dia. Ada kesian belah, ada ihsan dalam hati dia. Hati dia tidak kerah, tapi hati lembut. Ini bab kelebihan orang yang rebah ataupun tersungkur di jalan Allah. Famata, lalu mati, fahuwa minhum, dia terbilang sebahagian daripada mereka. Dia termasuk sebahagian daripada mereka. Jadi maknanya kalau orang tu pergi perang, tidak semesti dia tu dikira sebagai syahid dalam medan perang tu saja. Di luar apa, kalau dia sudah pergi perang dia, ataupun dia nak pergi perang, mana dikira syahid juga. Cumanya dari segi hukum fiqh lainlah waktu tu, dari segi hukum fiqh tu. Tapi dari segi perkiraan Allah SWT, dia dikira sebagai syahid dah. Begitu juga orang yang keluar daripada rumah dia untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada seruan Allah, yakni kerana menyahut seruan Allah dan Rasulnya, kemudian mati menemuinya, yakni dia menemui ajalnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dijamin oleh Allah. Jadi ada sahabat bernama Damrah, dia ni sakit. Pada ketika ayat itu, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bila tu ayat itu, yakni ayat yang bermakna bukankah bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni luas sehingga kamu tidak boleh berhijrah dah luas, dalam keadaan ditindah di situ, buat apa ya duduk situ semacam, pergi ke lain lah, cari tapak lain. Jadi bila begitu, jadi wajiblah pada masa tu orang Islam ni berhijrah ke Madinah. Jadi dia ni sakit pada ketika tu, sakit. Bila sakit terbaring datang katil, dia minta orang usung pergi hijrah. Dah sampai perintah ni, usung pergi, tak apa. Pergi sampai tengah jalan mati. Ni layak dia turun berkenaan dengan hak tu. Jadi maknanya orang yang tidak sampai kepada tempat yang dituju, mana di tengah-tengah jalan tu mati, tidak berjuang lagi lah, kita kata tidak bertarung lagi, pun dikira syahid juga. Allah SWT jamin juga pahala dia. Yang pentingnya niat itu ada. Mana waqa'a ajruhu, waqa'a itu apa makna? Wajabah, pastilah ganjarannya itu dijamin oleh Allah.
Lepas tu dia mari hadis ni kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, hadis Ummu Haram tu, iaitu Nabi SAW tidur, pada tu dia terjaga, tersenyum. Apakah yang membuat engkau, dia ketawa. Ummu Haram pun tanya, apakah yang membuat engkau ketawa? Ni kita sudah jumpa dah dulu. Jadi ini menunjukkan bahawa kelebihan tentera itu, tentera pertama yang meredah laut itu, yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah, seperti yang kita sudah sebut dah dulu. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari ini juga disebutkan, awwalu jaishin min ummati yaghzuna al-bahr qad aujabu. Jadi apa ni, yang mula-mula dari kalangan umatku yang meredah laut untuk berperan di jalan Allah, sudah pasti mereka itu akan masuk syurga. Qad aujabu, sudah pasti mereka itu akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT yang istimewa, yakni syurga. Jadi bagi orang-orang yang mengatakan Muawiyah ni jahat lah, begitu begini, zalim lah, bahkan ada yang mengatakan fasik lah, ada yang mengatakan kafir lah, pakai lagu tu, aujabu lagu mana? Sudah pasti ahli syurga dia tu. Dia tu kepala, dia yang memimpin tentera tu. Ummu Haram dia duduk bawah dia. Ummu Haram tu pun Nabi SAW doa istimewa lagu tu. Dia tu lebih-lebih lagi. Dalam riwayat lain dalam Bukhari ni ada sebut juga, sebab ni perang ni tidak putus-putus ni. Awwalu jaishin min ummati yaghzuna al-Qustantiniyah maghfurul lahum. Pasukan tentera yang mula-mula sekali daripada umatku yang memerangi Qustantiniyah. Lah ni dalam Turki lah, Konstantinopel tu apa. Yang mula-mula pergi serang hak tu, maghfurul lahum, diampuni. Mereka diampuni. Mereka mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa dia yang memimpin tentera tu, yang mula-mula pergi serang tu? Jawabnya Yazid anak Muawiyah. Di bawah dia tu Abu Ayyub dan ramai lagi sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat besar. Tiba-tiba mari sejarah ni dia kata tak pakar. Kalau kita kata dia tu ada kesalahan, ada gini-gini pun, dan dalam Nabi SAW kata dah maghfurul lahum, Allah SWT ampunkan mereka. Apa yang kita sibuk ni? Kalau iya pun dah Allah SWT kata dah diampunkan. Supaya dengan ahli Badar, fa inni qad ghafartu lakum, aku sudah ampunkan kamu. Maknanya besar jasa mereka itu. Nak pergi perang kali pertama di peringkat permulaan ni bukan senang. Yazid, padakah menasabah memimpin tentera di bawah dia tu sekian ramai, beratus orang sahabat, mana di bawah dia tu akan memilih dia hak kaki arak. Kalau kita terima hak sejarah, kaki arak, kaki joget, reti main dengan kera beruk, takkanlah lagu tu. Barulah kita tengok sejarah tu dengan betul. Jadi menasabah dah kalau lantik Yazid pun ramai orang boleh terima, tetapi orang kemudian ni ahli sunnah sendiri pun keliru, dia tak boleh terima. Dia tak boleh kata Yazid ini Khalifah Rashid. Dia tak boleh kata Khalifah pun tidak, tak saya kata. Padahal sahabat-sahabat sudah terima dia. Bila sudah terima, apa kita kata? Ada Muawiyah paksa, ayah dia paksa. Ni pedai dia atas tekak belakang. Kita buat sahabat-sahabat di sepuh kita hak pengecut ni, hak penakut ni, hak susuk kepala. Kita buat sahabat-sahabat ni lagu tu. Kalau kita faham sejarah sahabat, kita tak akan kata gitu. Usah ke benda lagu tu benda kecil ya tegur. Benda kecil bagi kita kecil benda ya tegur. Kalau benda besar, dia tak takut mati ni, orang ni tak takut mati ni. Padahal nak takut apa kepada Muawiyah? Kalau lah betul-betul Muawiyah tu buat lagu tu, jatuh lama dah, tak ada lama Muawiyah mereka yang guling ke popok dia. Sebenarnya tidak begitu. Sebab tu yang boleh terima molek tu, dia molek lah, sebab tu boleh terima. Begitu. Tapi lindung habis hak dalam Bukhari ni tak cara, tak ada sebab dia paling hak dalam Bukhari ni. Padahal hak ni lah, kalau kita terima hak ni lah yang paling sahih. Dalam ni dia kata dah. Pasal apa dia kalau kita tanya dalam sejarah yang memimpin pergi serang mula-mula Turki, siapa dia? Yang jadi kepala panglima agung dia, siapa dia? Jawabnya Yazid. Apa takkah Yazid tu orang tak pakar? Apa kita kata muda, orang setara muda tu maknanya diberi tanggungjawab begitu, maknanya orang yakin dengan dia lah tu, orang yakin dengan dia lah tu.
Cumanya hak keliru, jangan kata dia bunuh Sayyidina Husain. Itu cerita pasal berlaku pembunuhan Sayyidina Husain itu zaman dia. Pak kalau berlaku pembunuhan itu di zaman Sayyidina Ali, nak kata Sayyidina Ali. Orang kata, takkan nak bunuh anak dia. Lepas tu Zubair mati di zaman Sayyidina Ali, kita nak kata Sayyidina Ali bunuh dia ke? Padahal Zubair bukan duduk di pihak Sayyidina Ali, duduk di balik Aisyah. Talha mati. Apa kita nak kata Sayyidina Ali? Takkan lagu tu. Dia tidak Tuhan boleh menguasai segala sesuatu. Tidak. Jadi sebab itulah maknanya kita tidak kata dia bunuh, orang lain yang bunuh. Orang lain yang bunuh. Tapi orang letak atas dia. Hak tu yang jadi rosak. Hak tu jadi rosak. Jadi begitulah. Jadi nak ayatnya dia pun naik, bila nak naik kenderaan dia tu jatuh. Bila jatuh mati dia. Pas Nabi SAW sudah doa dia termasuk dalam golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Nabi SAW doa. Kan dia ada dua kata. Dua kali. Hak kali yang kedua tu. Hak golongan mana? Jawabnya golongan hak Yazid itulah. Tapi bila Ummu Haram kata biarlah jadikanlah doalah biar saya masuk dalam kumpulan itu, Nabi SAW kata tidak, engkau termasuk dalam golongan yang pertama. Golongan yang pertama tu sekali dengan Muawiyah itulah. Ini bab orang yang tercedera ataupun ditikam fisabilillah. Ini cerita puak-puak Qurra, mana orang-orang yang dihantar oleh Nabi SAW untuk mengajar Quran. Kerana puak-puak kafir ni dia berpura-pura pergi nak memeluk agama Islam. Dia kata puak-puak kita nak belajar agama lah, biar Rasulullah hantarlah orang pergi nak belajar agama, biar ajar agama. Jadi Rasulullah SAW hantarlah 70 orang. Ini peristiwa Bi'ri Ma'unah, di tempat itulah, di Telaga Ma'unah. Di situ sahabat-sahabat ni dibunuh semua sekali. Inilah nak ayatnya, perjuangan Islam ni payah, susah. Jadi di sini ada kekeliruan sikit dari segi perawi itu. Anda rasa tidak perlu kita itu, sebab di luar tu ada bincang juga masalah kekeliruan perawi, waham perawi itu. Tapi gitulah maknanya asasnya. Sahabat-sahabat ni pergi 70 orang. Lalu seorang sahabat tu kata, kamu duduk sini lah, biar saya pergi dulu, pergi tengok, tinjau dulu. Pergi tengok. Kalau mereka terima dengan baik, tak apalah, aku sampaikanlah apa yang apa nama ni Nabi SAW suruh aku sampai tu. Wa illa kuntum minni qariban. Kalau tidak, kalau dia tidak terima dengan baik, kamu dekat dengan aku, kamu memang dekat dengan aku, mana tidak jauh lah kata, mana dah lah, mana selamatkan aku ke mana-mana pun. Jadi dia pun pergi dulu, pergi ke depan seorang. Bila pergi kecek-kecek tu, tengah kecek tu, demo tu pun isyarat kepada satu orang, lalu tika dia ni, tika kod ni tumbuh. Itu makna apa ni, amfadhahu, makna menembuskan dadanya. Bila begitu, bila kena tika tu, dia kata Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Itulah yang diucapkannya. Pada tu mereka itu muka ramah, dia rancang dah, ramah dia kepung dah. Jadi habis kena bunuh berlaku, kecuali seorang ataupun dua orang. Dalam riwayat asal lagi seorang lagi. Hak seorang tu yang dikecualikan di sini, iaitu Ka'ab bin Yazid. Kecok dia nya, tapi macam mana dia terlepas? Dia telah pergi cerita kepada Nabi SAW nya, bahawa sahabat-sahabat dia ni kena bunuh habis. Begitulah maknanya susahnya nak menyampaikan agama ni di suatu ketika dahulu. Di zaman Nabi SAW, bila begitu, Jibril pun ceritakan kepada Nabi SAW bahawa mereka itu telah menemui Tuhan mereka, mana mati adalah, dan Allah redha kepada mereka dan meredakan mereka. Meredakan mereka itu maknanya memuaskan hati mereka. Jadi bui ganjaran itu mereka puas hati. Gitu. Fakunna naqra'u, kami dulu selalu baca. Yang ni apa ni, sebagai ayat ni di suatu ketika dulu, iaitu sampaikanlah kepada kaum kami bahawa kami telah menemui Tuhan, yakni Tuhan kami, dia telah redha terhadap kami dan meredakan kami, yakni memuaskan hati kami. Kemudian dimansuhkan waktu tu, yakni bacaan dia apa tak ada dah lah.
mansuh. Nabi SAW pun mendoakan keburukan terhadap mereka itu selama 40 pagi. Ini mana doa tu dalam kunut lah. Inilah yang dipanggil kunut nazilah. Dipanggil kunut nazilah. Ada situlah sebenarnya tempat dianya. Kalau nak doa apa, nak menyelamatkan orang Islam yang di apa nama ni, dianiaya, situlah tempatnya. Iaitu bila mana kalau semaya mana-mana pun rakaat yang terakhir sekali itu, bila bangun daripada rukuk, situ sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, doalah situ. Apa yang kita nak doa? Minta biar Allah SWT tolong kau saudara-saudara kita di mana-mana. Minta Allah SWT menangkan mereka. Hak tu hak sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semaya hajat boleh juga, tetapi adakah Nabi SAW buat gitu sama semaya hajat? Tidak lagu tu. Tidak kata panggil semaya hajat khusus, tidak. Tapi kalau nak semaya hajat boleh ke tidak? Boleh. Kalau tanya Nabi SAW, bila ditimpa sesuatu masalah atau perang apa, sahabat kena bunuh macam ni, dia semaya hajat khusus? Tak ada. Tu. Jadi hak semolek-moleknya kita ikut cara Nabi SAW lah. Apa lagi semaya hajat secara berjamaah tu tak ada sabit langsung sebenarnya dalam kes-kes yang seumpama ini. Kalau ada pun semaya secara berasingan, hak tu hak adanya. Cumanya dari segi istimbak fiqh, ulama bolehlah kita kata boleh, tak ada jadi masalah hak tu. Cumanya dari segi amalan Nabi, kita sekarang ni belajar hadis ni yang lebih kita utamakan bagaimana yang Nabi SAW buat. Hak jelas dalam hadis-hadis, sekian banyak hadis-hadis dia buat lagu mana. Benda ni malapetaka menimpa orang Islam ni bukan sekali dua, macam-macam malapetaka apa nama ni, bencana alam, suku hak tu ada juga. Lepas tu hak jenis perang, penindasan, penganiayaan seperti ini pun ada semua, tapi dia tidak buat. Bagi kita yang belajar hadis ni, itu yang kita nak tahu, bukan dari segi istimbak fuqaha ke apa, itu suku hak tu, suku. Lepas pada tu Rasulullah SAW pun doa selama 40 pagi terhadap Ri'l, nama kumpulan kabilah-kabilah ni, Zakwan, Bani Lihyan, Bani Usayyah, yang telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan diriwayatkan daripada Jundab bin Sufyan. Jadi nak ayatnya hak tadi, dia tidak pergi perang, pergi nak mengajar agama. Kerana nak mengajar agama, dia dibunuh. Itu pun termasuk syahid juga, masuk dalam bab jihad juga tu lagu tu. Tidak kata pergi perang dengan orang kafir, tak. Kita tertipu misalnya kena pergi dengan maksud nak mengajar, tiba-tiba orang benci kepada kita, tak suka kepada kita, itu pun termasuk dalam syahid juga kalau mati tu. Seperti di sini. Dan Nabi SAW sangat sedih di atas kematian mereka ini. Lepas pada tu Nabi SAW tidak mudah dah kalau pasal mari rakyat nak suruh minta pergi ngajar mana-mana jauh-jauh, dia tidak mudah, tidak bui. Lepas pada tu pengajaran lah, pengajaran. Diriwayatkan daripada Jundab bin Sufyan bahawa Rasulullah SAW dalam salah satu peperangan telah luka ataupun berdarah jari dia. Dia berkata dalam bentuk syair ini, syair secara spontan keluar. Dia bukan penyair, tetapi dalam bentuk rajas ini. Sebab itu setengah ulama kata rajas itu dia bukan syair. Sebab kalau syair, Nabi SAW dinafikan dia itu sebagai penyair. Tapi rajas itu ni bahar rajas. Jadi rajas ini bukan syair. Jadi rentak ni kalau kita belajar dalam ilmu apa ni arut tu, dia ada rentak-rentak dia. Jadi rentak ni tidak dikira sebagai syair ni. Dalam ucapan-ucapan biasa orang dia pun dia keluar yang seumpama ini. Jadi dia kata hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Jadi engkau tidak lebih dari satu jari. Maknanya kalau kena mata lagi parak lagi, kalau kena kepala pecah lagi parak lagi, kalau kena dada tembus lagi parak lagi. Ni jari kecil saja. Satu apa ni keadaan yang kecil saja berlaku tu. Jari yang telah luka. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Jadi apa yang engkau temui itu kerana di jalan Allah.
Jadi man yujrahu fi sabilillah. Ni orang yang luka fi sabilillah. Nak ayatnya ada keistimewaan belaka ni. Ada keistimewaan belaka. Luka, cacat, cedera, gapo ni ada kelebihan belaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak luka seseorang fi sabilillah, dan Allah Maha mengetahui tentang orang yang luka di jalannya. Ni jumlah mu'taridah tu di situ. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Maknanya sebagai peringatan kepada orang-orang yang berjuang. Allah Maha tahu siapa yang luka di jalannya. Boleh jadi tidak luka di jalannya, tidak fi sabilillah. Nak dapat fi sabilillah ni payah. Takut-takut dia nak menunjukkan keberanian dia, atau kerana maksud-maksud lain, maksud duniawi, tak boleh lagu tu. Jadi Allah SWT Maha tahu orang yang luka di jalan dia. Jadi kalau orang yang luka sengoti di jalan Allah SWT, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan luka dia tu keluar. Warna tu dia tu seperti warna darah, tetapi bau dia tu seperti bau kasturi. Nak ayatnya rupa dia tu, jadi orang boleh kenal lah. Tengok tu keluar bersumber-sumber darah, berlumuran darah. Jadi warna, dari segi warna dia saja, tapi bau dia wangi. Bau dia wangi. Ini di mana ni? Di pada mahsyar. Ini bukan dalam syurga, tak, di pada mahsyar. Bukan dalam kubur juga. Bila dibangkitkan itu, dibangkitkan mereka ini dalam keadaan begitu. Jadi serupa dengan orang-orang yang ambil air semaya lah, orang Islam, cerah berseri-seri anggota wuduk dia. Jadi orang boleh kenal daripada seri itu, bahawa dia ni orang Islam, ahli ibadat, orang semaya ni, kaki semaya ni. Jadi orang boleh kenal dia. Seperti juga ni dia ada pengenalan dia sendiri, orang yang luka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni, man yujrahu fi sabilillah, orang yang luka fi sabilillah. Bukan mesti mati dengan sebab luka tu. Sebab dia kata bukan orang yang mati kerana luka fi sabilillah, tidak. Orang yang luka saja fi sabilillah, dalam perjuangan tu dia luka, dia tidak mati pun, akan datang, akan dibangkitkan begitu. Itu Imam Bukhari nak ayatnya. Tidak mesti mati. Kalau mati lebih-lebih lagi lah. Dengan sebab luka tu dia mati. Kalau tidak mati pun, luka tu akan dapat disaksikan oleh semua orang. Apabila orang tengok pada ketika tu, semua terliur, semua berasa Allah beruntung dia. Ini tanda dia, beruntung dia. Kalaulah kita ni jadi seperti dia pada ketika tu. Ya, tujuan ya Allah SWT tunjuk lagu tu buat apa? Supaya masing-masing menyesal hak mana tidak berjuang. Jadi ini nak ayatnya kelebihan yang besar kepada orang yang berjuang fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah. Bab qaulillahi azza wa jalla, pada sekatulah. Wallahu a'lam wa akhir da'wana alhamdulillah.